sehinggalah masuk ke universiti dan mengambil aliran sejarah, barulah saya tahu bahawa betapa pentingnya sejarah ini. Dia membina jati diri kita, identiti diri kita. Dan sejarah juga sebenarnya berkait dengan ilmu hadis. Kaitan dia sangat mendalam dengan ilmu hadis lah. Dalam ilmu hadis misalnya, dia sangat menekankan contohnya rantaian perawi, sanad, matan, hadis dan sebagainya. Sebenarnya ilmu sejarah yang kita sedang belajar itu juga menekankan perkara itu. Tinggal lagi tidak dijelaskan misalnya di dalam buku-buku teks ataupun oleh guru-guru sejarah kita. Berkaitan dengan bagaimana kita nak menulis sejarah. Jadi apabila sejarah itu tidak ditulis dengan sebenarnya, dengan sebaiknya, maka itulah sebab jadi manipulasi macam ini. Timbulnya cerita-cerita karut daripada para profesor, para ahli akademik yang bukan daripada bidang sejarah, sebab dia tidak menguasai falsafah sejarah misalnya. Dia tidak menguasai falsafah sejarah. Saya ulang apa yang Ustaz Mak Melaya kata tadi, bahawa apabila kita bentang di sini hari ini, kita berdiri, saya dan Prof. Ruzaimi, kami bersedia untuk dipanggil ke mana-mana sahaja. Dan saya juga sudah menawarkan diri sebelum ini dalam surat yang diutuskan oleh QIPS, mengatakan bahawa saya sudah bersedia untuk berhadapan dengan Profesor Soleha. Walaupun saya belum profesor lagi lah. Saya belum profesor lagi. Tapi saya kata insyaAllah saya sudi untuk berdepan dengan Profesor Soleha untuk menjawab isu ini. Sebab beliau melangkaui bidangnya. Itu bukan bidangnya. Bidangnya ialah bahasa Arab. Saya percaya kita berada dalam cara langsung hari ini. Dan ramai kalau beliau tidak menonton pun mungkin lah. Orang kanan, orang kiri yang menonton untuk menyampaikan maklumat ini. Jadi saya dengan terbuka. Saya katakan bahawa saya bersedia untuk bersemuka. Untuk menjawab. Dan menjelaskan segala perihal berkaitan dengan isu Qanturah. Dan banyak lagi lah seperti mana yang sebutkan tadi. Iskandar Zulkarnain datang ke Gunung Jerai. Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Semuanya Gunung Jerai. Semuanya Gunung Jerai. Dan akibat daripada itu, akhirnya Gunung Jerai itu dikuduskan. Disucikan. Nampak tuan-tuan? Daripada kisah sejarah tadi yang kemudiannya dia sangkut dengan elemen agama, akhirnya Gunung Jerai itu kemudian menjadi tempat yang suci. Nak naik ke Gunung Jerai kena wuduk dulu. Nak naik ke Gunung Jerai kena wuduk dulu. Saya rasa kalau benda ini dibiarkan, akhirnya Gunung Jerai juga akan diiktiraf sebagai Serambi Mekah. Seperti mana ada tempat-tempat lain yang 2-3 tempat yang dikatakan sebagai Serambi Mekah. Takut-takut dikatakan Serambi Mekah, Serambi Serambi Baitullah misalnya. Nak masuk kena berwuduk lah apalah. Jadi ini yang kita nak halang sebenarnya. Jadi dalam sejarah sebenarnya, dalam ilmu sejarah kita juga sangat mementingkan data, fakta, bukti dan orang yang bercakap itu. Kalau katakan dalam ilmu hadis, ada ilmu rijal, betul ilmu yang menyelidik bagaimanakah personaliti, kebolehpercayaan seseorang perawi hadis itu. Siapa dia belajar dengan siapa, dia menulis kitab apa, bagaimana kebolehpercayaannya, kaki kelentong ke atau tidak, semua itu diselidiki. Sebenarnya dalam sejarah juga disebut, before read history, read historian. Sebelum belajar sejarah, kenali sejarawan itu. Siapa dia? Kalau nama dia Sahul, insya-Allah boleh percaya. Kalau nama dia sekian-sekian, kita kena tengok, okey, dia ni profesor dalam bidang apa? Contoh. Dalam bidang apa? Dia belajar di mana? Gurunya siapa? Adakah gurunya itu juga adalah seorang sejarawan? Kami dalam bidang sejarah ini sangat jarang mendatangkan dakwaan-dakwaan atau klaim-klaim yang pelik-pelik begini. Tuan-tuan takkan boleh jumpa lah. Malah saya insya-Allah minggu depan setelah QIPS dah menghantar surat jemputan itu, minggu depan atas kapasiti saya sebagai penasihat mahasiswa Persatuan Sejarah di UPSI akan menghantar surat jemputan kepada orang yang mendakwa pelbagai fakta pelik itu untuk datang membentangkan dapatan dia. Dan kita bersedia untuk drill dan mendrill orang. Sebab kita bidang kita, ilmu kita. Jadi sejarah itu apabila kita kata nak kenali siapa guru dia, apakah latar belakang pendidikan dia, di manakah dia belajar, semua itu memberikan weightage kepada dia, pemberatan kepada dia, kebolehpercayaan dia. Itu dia. Jadi kaitan dia dengan ilmu hadis sangat tinggi. Sebab ilmu hadis sangat menekankan kebolehpercayaan tadi itu. Dan juga ketulinan. Ketulinan rantaian perawi, matan, isi kandungan hadis itu. Sejarah juga begitu. Tinggal lagi, salah dalam bidang sejarah dia tidak melibatkan akidah. Kalau
Profesor Soleha misalnya mengatakan ini, selagi mana tidak menerobos kesempadan akidah, maksudnya kesempadan hadis atau manipulasi ayat Quran, selagi itu saya rasa selamatlah. Belum lagi soal akidah lagi. Cuma dia menyampaikan kepalsuan. Itulah. Kesalahan itu tak ada. Tapi kalau dalam bidang sejarah, salahnya bidang sejarah itu tidaklah menerobos sampai ke menyebabkan rosaknya akidah apa semua. Tapi dalam bidang hadis, apabila sengaja menyebarkan hadis palsu misalnya, tuan-tuan lebih ariflah tentang itu. Itu semua sudah menyebabkan bahawa ada konotasi-konotasi iman, akidah dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Dalam bidang sejarah misalnya, ramai orang duk cakap lah sekarang ni, kami orang sejarah ni banyak quote daripada para orientalis. Para orientalis. Jadi yang pertama kita kena kenal sebenarnya, orientalis ini siapa? Adakah semua nama barat yang kita sebut? Bila saya sebut, sekejap lagi saya akan sebut tentang profesor-profesor dari barat. Peter Bellwood, Blast, Fernand Braudel misalnya. Saya akan petik nama-nama orang putih. Tapi adakah saya boleh dicok sebagai pengikut orientalis? Orang yang membentang, untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, orang yang membentang itu juga memetik para sarjana ahli sejarah dan juga sarjana barat. Misalnya Noam Chomsky. Kalau tuan-tuan pernah dengar Noam Chomsky, beliau seorang sebenarnya ada keturunan Yahudi. Tetapi dari segi dunia akademik, Chomsky ini diterima pakai. Diterima pakai sumbernya. Edward Said diterima pakai. Walaupun kita kata kita menyebut nama orang putih, nama-nama orang barat, nama orang yang bukan Islam, tetapi mereka ini dalam dunia akademik terkenal dengan keadilan mereka dalam menulis. Ira Lepidus, John Esposito misalnya. Mereka ini menulis tentang Islam, tetapi menulis dengan seobjektif yang mungkin, seadil yang mungkin. Tapi ada juga di sana yang lebih jahat. Yang menulis untuk menyelewengkan ilmu dan dia menulis dengan pemahaman dia. Contoh saya bagi Bernard Lewis. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama Bernard Lewis, dia menulis tentang sejarah umat Islam. Bernard Lewis berhati-hati kalau baca buku itu. Sebab dia juga adalah penasihat dalam hubungan dengan Yahudi bersama-sama dengan George W. Bush, Presiden Amerika yang dulu. Jadi apabila kami ahli sejarah memetik data-data daripada orang putih, bukan bermaksud kami pengikut orientalis. Tinggal lagi mereka lah yang mengkaji sejarah itu dengan objektif. Mendatangkan fakta-fakta itu dengan data dan bukti. Kalau dia kata dijumpai rangka manusia di Lenggung, dia datang dengan bukti rangka manusia, kemudian dengan ujian, ujian radiokarbon itu, segalanya tertulis dan kita boleh semak, empirical. Kita kata empirical, sesuatu yang ditulis kemudian boleh disemak kesahihan dia. Adakah benda ini jauh daripada Islam? Adakah kita kata ini tidak Islamik? Ini satu lagi ya Ustaz, yang baru ni kata sains itu sihir. Ini yang latest, kegilaan yang paling terkini kan ni. Sains itu sihir, tapi orang tu bercakap dia berhadapan dengan TikTok. TikTok itu dibina dengan algoritma. Sains itu daripada algoritma. Algoritma itu nama dia Al-Khawarizm. Al-Khawarizmi itu ilmuwan Islam. Jadi kalau kita kata sains itu sihir, maka habis. Semua ilmuwan Islam membina tamadun Islam. Dari kerajaan Abbasiyah sampai ke Utsmaniyah itu runtuh habis kita, tamadun Islam kita. Runtuh habis tamadun Islam kita. Kalau kita ikut ustaz-ustaz TikTok begini, kata sains itu sihir. Sebenarnya yang memulakan sains dan mengembangkan sains dalam dunia ini dari sudut sejarahnya ialah umat Islam. Kata HP, tuan-tuan tahu HP Hewlett Packard yang buat laptop segala tu, bekas CEO dia Kali Fiorina, dia kata apa? Dia kata kalau tidaklah kerana tamadun Islam ini, dia kata kita tidak ada segala teknologi yang ada kita sedang gunakan sekarang ini, dan tidak ada HP. Itu penghargaan yang diberikan. Datang kita pada hari ini setelah ribuan tahun, kita kata sains itu sihir. Sains itu sihir dengan mengaitkan dengan Dajjal. Inilah kadang-kadang kelemahan orang kita, ialah dia mengaitkan sesuatu yang tidak perlu. Dia bawa benda tu yang dia tempel dengan benda-benda lain. Dan hal ini juga berlaku dengan isu kantorah ini sebenarnya. Kantorah itu seperti mana yang akan dihujahkan sebentar lagi, kantorah itu satu karakter yang pernah wujud. Walaupun masih lagi khilaf, benar-benar wujud satu orang atau bagaimana? Adalah dalam hadis pun ada, dalam kitab Taurah pun ada. Dalam kitab Taurah pun ada. Tapi sebenarnya adakah dia benar-benar wujud, dan dia soalnya adakah dia berhijrah ke timur?
ke timur jauh. Tuan-tuan, bila kita dengar dari timur, kita jangan ingat bila timur je kita. Ya, bila timur aja, mestilah alam Melayu misalnya. Timur dari Mekah, timur dari Madinah itu banyak. Dia kena travel ke banyak. Iraq, Iran itu semualah timur daripadanya. Ya, kita ini timur jauh, timur jauh. Jadi berhati-hatilah bila kita mentafsirkan sesuatu itu tanpa kita ada hujah dan bukti yang kuat. Jadi apa peliknya kalau kita mendakwa ini tanpa hujah dan bukti yang kuat? Sebenarnya kita akan ditertawakan oleh orang yang mengkaji dengan secara objektif. Misalnya para sarjana para akademik dan sarjana-sarjana barat. Mereka mengkaji suatu data itu dengan menggunakan bukti yang empirical. Kita nak mendakwa, kita nak nak menyebarkan Islam. Kita nak berdakwah tentang Islam. Tiba-tiba kita menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka rasa macam pelik sungguh ni. Mengikut data dapatan kami pun tidaklah kata DNA itu travel daripada sini ke sini, kemudiannya bangsa Keturah atau Bani Keturah berkembang di alam Melayu. Kita dakwa. Kemudian kita nak pergi tarbiyah, kita nak pergi dakwah pada orang putih. Ya, orang barat itu mengatakan bahawa ikutlah Islam. Kamilah yang paling betul. Macam mana dia nak percaya dengan kita? Sedangkan segala dapatan yang kita bentangkan itu adalah dapatan yang palsu. Dapatan yang kita ada itu adalah dapatan yang palsu. Jadi isu Katurah, boleh saya masuk terus dengan isu Katurah? Boleh? Baik. Isu Katurah, tuan-tuan, sebenarnya isu Katurah ni daripada tahun setakat mana yang saya boleh trace back lah. Di Malaysia ini sejak tahun 1993. Pertama kali disebut dalam Parlimen Malaysia. Oleh siapa? Tuan-tuan kenal sangat ni, Datuk Seri Syahidan Kasim. Datuk Seri Syahidan Kasim, ahli Parlimen sini kot. Ahli Parlimen sini. Arau jadi boleh inilah dia kan, Arau dan Kengal je dua Parlimen Jadi ahli Parlimen Arau. Pada tahun 1993 dalam persidangan Parlimen pada 18 dan 19 Januari 1993 dia mengatakan tentang kedatangan. Dia kata dia baca sebuah buku yang bukunya Sejarah Tanah Melayu yang ditulis oleh Haris katanya. Jadi saya pun cuba mencari siapa Haris. Tak jumpa. Tak tahu siapa, dan buku Sejarah Tanah Melayu pun tak jumpa. Dan Datuk Seri Syahidan Kasim mengatakan bahawa Katurah itu datang dan orang Melayu itu berkembang di alam Melayu ini, dan dia kata Bani Jawi. Sebagaimana Bani Tamim, ada juga Bani Jawi. Jadi dari pandangan ahli sejarah sebenarnya Bani Jawi itu tidak ada. Jawi itu sebenarnya adalah gelaran asalnya kepada orang Jawa di sini. Tuan-tuan, alam Melayu ini dikenali dengan dua nama. Kepulauan Melayu ataupun Kepulauan Jawa. Ini yang dikenali di luar sana oleh para pengembara Arab, oleh para pengembara Portugis, pengembara Cina, pengembara India. Kepulauan Melayu ataupun Kepulauan Jawa. Tapi dalam lidah orang Arab, dia Jawa lebih popular ketika itu. Jadi dikata orang Jawa, dinisbahkan Jawa itu, disebut orangnya apa? Jawawi ya. Jawawi. Jadi kemudiannya, over time, benda itu disingkatkan menjadi Jawi. Orang Jawi bermaksud Kepulauan Jawi, di sinilah dia. Jawawi. Javanese Archipelago. Jadi hujah itu sebenarnya tidak boleh dipakai. Mengikut data-data pengembara-pengembara sejarah. Maksudnya itu sudah tertolak. Jadi kemudiannya barulah ketika datangnya alam blog ini, internet berkembang di Malaysia, semua orang mula menulis, penulis blog mula mendatangkan idea-idea atau gagasan masing-masing. Kembali balik cerita Katurah ini. Kembali balik cerita Katurah, blog. Masa itu kenal Misty Files misalnya. Misty Files adalah satu blog yang menulis tentang kisah ini. Dan yang lebih menariknya, ia dipetik daripada sebuah kitab yang difatwakan sesat oleh agama Kristian sendiri. Sebuah mazhab, nama dia mazhab dia Latter Day Saints, LDS. LDS ini berasal daripada seorang lelaki yang namanya Joseph Smith. 200 tahun dulu dia mendapat wahyu daripada malaikat. Di tempatnya di Salt Lake City di US. Dia kata dia berjumpa dengan God, the Father and Son. Kemudian malaikat perantara itu datang membawakan wahyu kepada dia untuk memperbaharui kitab Bible. Untuk memperbaharui kitab Bible. Jadi antara tahun 1820 hingga 1830, 200 tahun yang dulu itu,
Dia mengumpulkan tulisan idea dia semua dalam sebuah kitab yang namanya Mormon. Kitab Mormon. Kitab Mormon ini, tuan-tuan, adalah kitab yang mengangkat dan mengiktiraf Joseph Smith sebagai seorang nabi baru. Jadi sekarang ni saya nak tanya lah, kita nak iktiraf dia sebagai nabi ke tidak? Kan? Tuan-tuan tahu jawapan dia lah. Orang Islam ramai duk mengaku nabi. Ini datang pula daripada Kristian, aliran Kristian. Aliran Kristian kemudiannya Vatikan tidak mengiktiraf mereka ini. Vatikan sendiri tidak mengiktiraf mereka ini. Dalam ini ada. Kemudian para pengikut dia. Dia ada pengikut. Datanglah seorang profesor. Nama dia Profesor Ralph Olson. Ini kaitan dia sangat besar. Ralph Olson ni seorang pengikut tegar aliran Mormon ini. Sebab dia kata kita perlu mengiktiraf Book of Mormon ini dan juga Joseph Smith sebagai nabi kita. Untuk itu kita perlu mensahihkan segala apa yang ditulis dalam Book of Mormon. Dalam Book of Mormon dia tulis tentang the promised land. Konsep Zion ini. Promised land maksud tanah yang dijanjikan kepada kita adalah di mana? Di satu tanah yang berupa peninsula, berupa semenanjung. Dan pada ketika awal itu mereka mengatakan bahawa tanah yang dijanjikan itu adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sebab dia ada segenting. Segenting itu Panama. Ya. Tapi akhirnya Ralph Olson ni siapa? Dia seorang profesor bidang kimia di Montana State University. Baru lagi dalam 40 tahun yang dulu. Montana State University. Dia pun kata, no, I'm not convinced with the argument that saying North America and South America was the site for Mormon. Dia kata, the promised land. Jadi dia kata, kita kena kaji lebih lanjut. Dia kaji, akhirnya dia dapat bahawa apa yang disebut dalam Book of Mormon itu adalah semenanjung tanah Melayu. Dalam peta ni tuan-tuan, menarik. Tempat saya pun disebut ni. Sebagai salah satu poin dia, iaitu Tanjung Malim. Tanjung Malim, Mupsi itu disebut dalam ini. Malim, Mormon. Mormon itu sendiri merujuk pada Tanjung Malim. Tanah Merah, Kelantan ada, tapi maaflah ya. Boleh tak ada? Boleh tak ada? Penang tak ada? Kedah pun tak ada? Agak-agak malang lah negeri Melayu Utara ni. Yang ada ialah Pantai Timur, Kota Baru, Pasir Putih, Tanah Merah, Marang, Terengganu, Gunung Tahan, Kuantan, Tapah. Tapah di kampung saya lah. Tapah ada, Tanjung Malim pun ada. Kuala Pilah pun ada. Ini semua poin-poin yang dia tafsirkan sendiri berdasarkan apa yang ditulis dalam Kitab Mormon yang ditulis oleh Joseph Smith tadi itulah. Dia kata inilah dia sebenarnya the promised land. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kita tadi itu, yang disampaikan kepada kita Nabi kita Joseph Smith, untuk kita kemudiannya berpindah ke sana. Jadi kalau kita mengiktiraf sebenarnya kita sedang memenuhi projek promised land mereka itu. Sebab mereka sebenarnya promised land bermaksud apa? Promised land bermaksud tanah ini yang kita kena kuasai nanti. Sebab the notion of promised land itulah akhirnya sekarang ini kita sedang melihat Yahudi sedang membantai saudara kita di Palestin. The notion of promised land itu. Maka dibangunkanlah, ditulis. Ini tuan-tuan boleh tengok. A Malay site for Book of Mormon Events oleh Ralph Olson. Dia tulis di sini. Saya boleh ikut lah. Okay, dia kata, because I believe the Book of Mormon is a genuine record of actual peoples and events, not merely a metaphorical or spiritual record. I believe the quest for discovering the lands and peoples described is a very valuable one. Dia kata, dia percaya bahawa Book of Mormon yang dituliskan kepada Nabi Joseph Smith tadi itu, Nabi dia tu adalah satu buku yang tulen. Dan kita perlu mengkaji lebih lanjut. Dengan kajian itulah akhirnya dia kata, saya menyimpulkan semenanjung tanah Melayu inilah daripada Katurah tadi itu. Daripada Katurah, daripada isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, mengikut kata-kata dia, datangnya Bani itu atau keluarga itu ataupun kaum itu berhijrah ke alam Melayu. Tapi yang menarik sekali Ustaz, di hujung kesimpulan dia kata, the Malay hypothesis has not been sanctioned by the church. Dia kata, hipotesis dia ini
was not sanctioned by the church. Church tidak meluluskannya. Okay, I have undoubtedly made mistakes. Saya sebenarnya memang dah buat salah. But I have done my best. I hope and pray that others will help in determining its validity. If true, the potential spiritual benefits to brothers and sisters now and the eternities to come are immense. Dia kata, memang tanpa ragu-ragu saya sudah berbuat salah. Tapi dia kata, saya menyerahkan ini kepada orang yang selepas saya untuk membuat kajian lanjut. Sebab dia kata, kalaulah betul apa yang saya tafsirkan itu, Katurah dan baninya itu dan Promised Land itu adalah alam Melayu, tanah Melayu, maka benefit, nikmat, keuntungan kepada kita dan pengikut kita adalah immense, sangat besar. Jadi bermaksud apa yang saya nak sampaikan? Dia yang tulis ni pun sebenarnya dia pun rasa macam, betul ke tidak aku tulis ni? Kan? Sebab church sendiri tidak menerimanya. Sampai tahun 2010 ke 2020 barulah kali pertama Pope Vatican itu menerima mengadap ketuanya LDS ini. Ketua LDS, Latter Day Saints ini, mazhab ini. Itu dah saya timbulkan balik persoalannya kepada orang yang mendakwa itu sebenarnya, adakah kita nak membantu mereka untuk mendapatkan Promised Land itu? Kalau kita kata ini adalah seperti mana yang ditulis dalam Book of Mormon itu, kita sedang membantu mereka untuk mendapatkan tanah itu. Dan hujah-hujah yang digunakan oleh orang yang membentangkan semuanya di sini. Book of Mormon, tulisan Ralph Olson. Kenapa saya kata saya tidak menerima Ralph Olson? Sebab dia profesor bidang kimia. Bila dia datangkan bukti ini, bukan dia buat ujian kimia. Dia pergi baca satu kitab, kemudian dia ambil buku-buku lain. Dia tidak membuat satu penyelidikan yang pada kepakaran dia. Ada seorang profesor, Profesor Zafarina, USM. Profesor bidang kimia juga. Profesor Zafarina Zainuddin, USM, Penang. Dia profesor kimia dan pengkhususan dia adalah kajian DNA, mitokondria. DNA. Dan saya kata, tuan-tuan boleh cari ucapan beliau, penemuan beliau, dapatan dia yang dibentangkan dalam YouTube, dibentangkan sejam, 2 jam. Dapatan dia. Saya terima Profesor Zafarina punya kajian, pandangan yang memberikan input yang sangat berguna kepada ilmu sejarah. Sebab apa saya terima? Sebab Profesor Zafarina dia mendatangkan dapatan dia, data-data dia itu daripada kepakaran dia. Dia berkepakaran dalam bidang kimia, dalam bidang DNA. Kajian dia didatangkan dan dikata, okey, sebenarnya DNA orang Melayu ini adalah antara DNA tertua di dunia. Tuan-tuan, ini kena percaya. Ini kena percaya. Sebab apa saya kata? Sebab yang dia buat itu adalah bidang dia. Berdasarkan kajian DNA mitokondria. DNA mitokondria kata Prof. Zafarina ini diambil daripada nasab ibu. Nasab ibu. Dan orang Melayu ini sebenarnya DNA dia adalah antara yang paling tua dalam dunia. Dah tak cukup bangga lagi. Nak mencari cerita-cerita yang karut. Untuk menaikkan semangat bangsa. Tapi orang marah pula kata, mamak cerita pasal Melayu. Kan? Dah lah, tak apa, saya jiwa Melayu. Kalau dalam perlembagaan perkara 160/2, saya Melayu lah. Tapi kalau ikut DNA saya kalah. Sebab dia Melayu ni tuan-tuan, dia bukan genetik semata-mata pada saya. Dia Melayu adalah budaya, Melayu adalah jiwa. Melayu adalah jiwa. Sebab kalau kita duk turis, kita ambil DNA seorang-seorang ni, pakat lebuh habis. Dia mesti dah bercampur habis lah. Jadi sebenarnya banyak kebesarannya. Kalau katakan bahasa Melayu tadi itu, teori yang katakan bahawa DNA Melayu antara yang tertua di dunia, dia mempunyai persamaan dengan DNA orang asli Semang. Orang asli Semang sudah diiktiraf mereka adalah yang tertua di dunia. Orang asli Semang. Orang asli Semang ni belah ni, kita ni. Di Pahang, di Perak semua ni. Dan DNA orang Melayu mempunyai persamaan yang sangat rapat dengan itu. Melayu ni tuan-tuan ada Melayu Proto, ada Melayu Ditro. Melayu Proto ni bermaksud Melayu lama, early Malays. Ditro Malays ini kemudian dia berevolusi, dia bercampur dengan macam-macam lagi etnik-etnik, sub-etnik, dia jadi banyak macam-macam lah, lebih diversify DNA dia tu. Jadi saya nak bagi tahulah bahawa banyak benda lain sebenarnya kalau nak dibanggakan. Tadi itu misalnya, dan juga
Sebelum ini tuan-tuan biasa dengar kan orang Melayu ni berasal daripada, contohnya daripada China. Daripada selatan China berhijrah turun ke selatan, daripada utara ke selatan lah. Dengan dapatan oleh Profesor Zafarina tadi dari USM, kajian DNA tadi, sebaliknya berlaku. Dia jadi terbalik. Sebenarnya penghijrahan bukan berlaku daripada utara ke selatan, tapi dari selatan ke utara. Dari selatan ke utara. Teori yang datang kata daripada utara ke selatan tu nama dia teori out of Taiwan. Out of Taiwan disebut oleh Profesor Peter Bellew dan Blast. Mereka ini sangat popular. Dalam kajian arkeologi, mereka ini sangat sarjana-sarjana yang popular lah. Profesor Zafarina kita ni dia datang, dia menafikan. Ya? Dapatan itu dia kata tak. Sebenarnya DNA orang Melayu ni membuktikan bahawa mereka ini, perjalanan dia macam mana tuan-tuan? Ustaz, ada dua. Teori kedatangan manusia, perkembangan manusia ni ada dua. Satu ialah antara yang paling popular lah. Yang paling popular ialah out of Africa dan multi-regional origin. Multi-regional origin. Out of Africa ni maksudnya apa? Semua kita manusia ni, semua kita ni berasal daripada satu benih yang sama. Dari mana? Dari Afrika. Dari Afrika. Itu nama dia teori out of Africa. Yang kedua, multi-regional origin. Iaitu asal-usul pelbagai region, pelbagai rantau. Bermaksud apa? Kalau di tanah Melayu, memang dah ada manusia kat sini. Kemudian dia berkembang. Di tanah Arab, ada manusia di situ, dia berkembang. Di Afrika, dia berkembang di situ. Dia tidak ada percampuran. Masing-masing berkembang. Tapi berdasarkan kajian oleh Profesor Zafarina, ini dikatakan, DNA orang Melayu, ini sebenarnya dikata, apabila dikaji, dia goes back to one single woman in Africa. 200,000 tahun yang dulu. 200,000 tahun yang dulu, DNA manusia ini, apabila dikaji 200,000 tahun dulu, pada satu perempuan yang sama. Mungkin, siapa itu? Mungkin Hawa. Sebab kita, ibu kita semua adalah Hawa. Ya? Tapi saya tak katalah. Selagi mana tidak putus benda itu, saya kata mungkin. Sebab kita percaya bahawa ibu dan bapa kita lah Adam dan Hawa. Maka dia kata apabila buat DNA mitokondria daripada nasab ibu tadi itu 200,000 tahun dulu. Jadi percambahan itu, pemencaran itu berlaku dari Afrika, dia keluar, dia bergerak ke Asia Tenggara. Dia bergerak ke Asia Tenggara, masuk ke alam Melayu ni, tanah Melayu, kemudian baru naik ke atas. Baru naik ke atas. Jadi dia datang dengan sesuatu teori yang baru. Yang mengatakan bahawa tidak, sebenarnya DNA orang Melayu ini lebih tua daripada DNA orang Cina di atas. Sebab selama puluhan tahun kita disogokkan dengan pandangan bahawa orang Melayu datang daripada atas. Dan kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Tuan-tuan pernah dengar tak orang Melayu sebagai pendatang? Orang Melayu ini pendatang di tanah Melayu. Tuan-tuan biasa dengar ke tidak? Ada orang politik yang menyebutnya begitu. Jadi kajian ini sebenarnya sudah melawan segala hujah-hujah ahli politik ataupun pengkaji-pengkaji sejarah pseudo history, kita kata ahli sejarah palsu yang mengatakan orang Melayu juga pendatang. Tidak. Orang Melayu adalah penduduk asal di sini. Orang Melayu adalah penduduk asal di sini. Jadi sebab itu kita kata pemahaman terhadap keseluruhan sejarah ini, perkaitan dia daripada satu poin ke satu poin yang lain ini sangat penting. Sampailah kesimpulan itu kita bawa sampai hari ini, kita kata ada orang yang menuduh orang Melayu sebagai pendatang itu tertolak sama sekali. Ini pun saya pernah juga bergaduh 3-4 tahun dulu. Ada sekumpulan manusia yang mengatakan, Melayu juga pendatang seperti mana kaum-kaum yang lain. Ini satu pandangan yang salah. Satu pandangan yang salah. Alam Melayu itu sangat luas. Malay Archipelago atau Javanese Archipelago itu sangat luas. Ada dua orang yang sangat penting. Dapatan dia atau pandangan dia berkaitan dengan alam Melayu, Alfred Russel Wallace dan juga Thomas Stamford Raffles. Raffles yang curi pulau Singapura tu. Mereka ni menulis betapa luasnya alam Melayu dari Madagaskar di barat sampailah ke kepulauan kecil-kecil yang berada di selatan lautan Pasifik. Contohnya Palau, Fiji, Tonga, semua itu adalah pulau-pulau kecil. Yang kita kata kalau kata rumpun dia Austronesia. Rumpun Austronesia. Jadi besar. Kalau kita tengok keluasan yang ada pada Malay Archipelago itu sama macam China misalnya. Kebesaran dia sama macam benua kecil India misalnya. India itu dianggap sebagai satu benua kecil.
Dan ini juga besar. Cuma tinggal lagi sebenarnya alam Melayu ni dia tidak seketul. Dia tidak setumpuk. Kalau kita tengok Cina, dia setumpuk besar gitu. Kalau kita tengok India, dia setumpuk. Dari India tu tuan-tuan, kalau cakap India, kita kena bayangkan Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, segala tu semua India. Itu benua kecil India. Asalnya ribuan tahun dulu semua tu India. Kemudian dia disebabkan oleh kolonialisme, oleh penjajahan, dia terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kita ada pada hari ini. Sama juga alam Melayu. Sebenarnya semua itu adalah alam Melayu. Tidak ada konsep migrasi, yang ada adalah konsep perantau. Perantau. Anak rantau. Kan? Anak rantau, anak dagang. Anak dagang ni apa? Dia ni daripada point A ke point B, dia pergi berniaga duduk situ. Kalau tuan-tuan baca buku Prof. Hamka, Buya Hamka, nama tajuk buku dia Ayahku. Dalam itu dia menulis tentang jiwa orang Melayu ni. Bagaimana daripada point A ke point B dia merantau. Kalau juga baca novel dia Tenggelamnya Kapal Wenderwick. Dia bercerita tentang anak dagang ni. Anak dagang berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Tetapi dia tidak menjadikan orang Melayu itu atau rumpun Melayu itu asing terus. Sebab dia berkongsi identiti yang sama. Makanan, ciri makanan yang sama. Bahasa yang sama. Dan yang paling penting apa dia? Agama yang sama. Agama yang sama. Orang Melayu ni uniknya, dalam dunia ni satu bangsa aja yang memperlembagaankan agama dengan bangsa dia, iaitu Melayu saja. Arab tak ada. Arab tidak berkata dalam perkara sekian-sekian Arab bermaksud mesti Islam, tidak. Turki tidak. Turki Utsmaniyah tidak memperlembagaankan dia. Melayu dia memperlembagaankan. Siapakah yang dikatakan sebagai Melayu itu? Walaupun kita kata itu adalah definisi politik lah. Tapi nak mengatakan betapa Islam itu sangat rapat dengan jiwa orang Melayu, sehingga kan apabila penjajah datang, orang Melayu ni bertukar agama Ustaz, kepercayaan dia. Daripada kepercayaan berkaitan dengan apa? Pokok. Dengan roh, nenek moyang, kita kata animism segala itu. Kemudian apabila Hindu, Buddha datang, dia berpindah ke Hindu, Buddha. Yang ini tuan-tuan dan perempuan, saya bagi tahu terus rujukan Ustaz supaya orang tidak kata sahul kelintong lah. Saya kata rujuk kepada buku Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Tulisan Profesor Said Nakib Alatas. Ada pandangan dalam itu, antaranya dia kata apa? Apabila datangnya agama kepercayaan ini datang, orang Melayu dia menganut agama itu. Hindu Buddha datang, orang Melayu pindah ke Hindu Buddha. Kemudian Islam datang, orang Melayu berpindah ke agama Islam. Tetapi kemudian Kristian pun datang. Kristian datang. Apabila Kristian datang, dengan Portugis datang, Belanda datang, British datang. Dia bukan sahaja datang menjajah, dia menguasai pelabuhan, tidak. Satu-satunya penjajah British itu, orang putih ini, dia menguasai keseluruhan aspek kehidupan orang Melayu Islam. Orang Islam di Indonesia. Tapi adakah orang Melayu berpindah agama? Tidak. Jadi berlaku perubahan daripada animism kepada Hindu Buddha, kepada Islam. Berpindah kepercayaan dia. Bila Kristian datang, mereka tidak lagi berubah. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan bahawa betapa jiwa mereka ini sangat dekat, sangat hampir dengan apa elemen yang ada dalam agama Islam itu. Dan juga kerana elemen Hindu Buddha yang mereka terima itu bukan akidahnya, tetapi estetika, nilai estetika. Contohnya sebab itu orang Melayu sampai sekarang masih lagi main wayang kulit, Mahabharata dan Ramayana. Pandawa, watak-watak Karna, itu semua dalam kitab Hindu Buddha Mahabharata. Misalnya Sukarno, tuan-tuan kenal Sukarno. Nama Sukarno itu sendiri sebenarnya daripada kitab Mahabharata, Karna. Tapi dalam lidah Jawa Karno. Macam Soeharto, Suharta. Harta, tapi dalam lidah Jawa Harto. Sukarno bermaksud Karna itu dia, masa kecil-kecil tuan-tuan Sukarno dia sakit. Dia selalu demam, selalu sakit. Jadi pak dia kata, kita tukar nama ni. Tapi IC tak tukar lah. Kena tukar nama. Macam saya ingat di kampung saya pun dulu ada. Anak tu selalu sakit kan. Dia kata nama ni berat sangat untuk orang ni. Jadi kita tukar nama dia. IC ni tak tukar panggilan. Sukarno begitu. Daripada Kusno nama dia tukar kepada Karna. Karna ini apa? Watak dalam kitab Hindu Buddha. Tapi Sukarno Islam. Watak dalam kitab Mahabharata itu ditukarkan jadi Karno dengan sebutan Jawa. Jadilah Sukarno. Purnama jadi Purnomo dalam Jawa. Jadi Sukarno, Soeharto. Kenapa saya nak katakan ini? Bahawa betapa rapatnya estetik
values itu dalam alam Melayu. Tetapi dari segi akidahnya, mereka tidak lagi berubah daripada Islam. Ya? Dan benda itu sampai sekarang. Sudah beratus tahun. Ya? Hubungan, kedekatan orang Melayu dengan Islam itu sangat tinggi dan rapat. Nah, itu ya, saya rasa sebagai mukadimah kot lah. Terima kasih. Tapi sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang menceritakan di sini suatu pelurusan sejarah mengenai bangsa Melayu. Yang tadinya sejarah ini dikatakan bahwa bangsa Melayu ini adalah kaum pendatang atau kaum migrasi yang berasal dari wilayah Cina. Namun berdasarkan bukti DNA bahwa manusia yang ada di Kepulauan Melayu ini atau yang ada di Nusantara ini adalah kelompok manusia yang paling tua di dunia. Jadi dari kesimpulan ini bisa diambil bahwa kaum Melayu atau bangsa Melayu sebenarnya adalah bukan pendatang, tapi memang bangsa yang menetap di wilayah Nusantara ini. Kemudian bangsa Melayu ini melakukan perjalanan niaga atau perdagangan ke wilayah-wilayah yang lainnya. Maka bangsa Melayu ini pun tersebar ke seluruh dunia. Namun, pandangan ini tentu saja baru ya, belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bisa mendobrak bahwa ini adalah yang benar. Karena apa? Karena kita sudah terlalu lama dengan pandangan bahwa bangsa Melayu ini adalah bangsa pendatang. Nah, seorang ahli sejarah Islam ini sudah menyatakan juga bahwa dia akan menantang pendapat dari Profesor Solehah yang selama ini selalu mengatakan bahwa bangsa Melayu adalah bangsa pendatang. Bangsa Melayu adalah keturunan dari Keturah yang merupakan salah satu istri dari Nabi Ibrahim SAW. Nah, kemudian juga ada beberapa lagi pernyataan-pernyataan dari Profesor Solehah yang menyebabkan terjadinya semacam pengsucian pada suatu gunung Ceremai atau gunung apa tadi dikatakan ya. Sehingga ketika orang akan mendaki gunung tersebut harus berwudu dulu, harus bersuci dulu. Yang sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan karena inilah fakta ketika orang membicarakan sejarah apalagi berkaitan dengan sejarah agama Islam, maka penduduk Melayu ini secara otomatis berpikiran bahwa tempat itu akan menjadi tempat suci, tempat keramat yang harus disucikan, yang harus dikeramatkan. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya agama itu diselewengkan berdasarkan sejarah-sejarah yang tidak nyata. Akhirnya hal ini dibantah oleh ahli sejarah Islam yang menceritakan bahwa sebenarnya cerita tersebut hanyalah semacam dongeng belaka, tanpa ada literatur atau kajian yang mendalam tentang cerita tersebut. Jadi yang sebenarnya adalah bahwa bangsa Melayu adalah memang benar berasal dari negara ataupun wilayah Nusantara ini sendiri. Kemudian mereka menyebar untuk melakukan perdagangan di seluruh dunia. Maka bangsa Melayu ini pun menyebar ke seluruh dunia. Nah, kemudian lagi tentang masalah bagaimana agama itu pun tersebar. Tentu di sini bangsa Melayu awalnya bukan beragama Islam, tetapi beragama animisme, dinanisme, kemudian menjadi agama Hindu-Buddha, kemudian barulah masuk ke agama Islam, yang terakhir masuk Kristen, tetapi bangsa Melayu tetap menolak yang namanya ajaran agama Kristen, kecuali bagian timur dari bangsa Melayu itu sendiri. Ya. Nah, kemudian dari sinilah bangsa Melayu dikenal sebagai bangsa yang Islami. Tentu hal ini adalah semacam sejarah yang bisa dibuktikan, ya, kevalidan tersebut. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh Profesor Solehah, yang memang bukan ahlinya di bidang sejarah, terutama sejarah bangsa Melayu, ya. Kemudian
juga masalah yang berhubungan dengan kapal, yaitu Jong Jawa, ya, berhubungan juga dengan candi-candi dan prasasti yang ada di Indonesia. Ini semuanya adalah omongan-omongan yang halu yang dilakukan oleh Profesor Solehah tersebut. Tentu hal ini bisa kita buktikan dengan adanya bukti-bukti otentik ataupun bukti-bukti sejarah yang dibukukan. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.